Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Rizal Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 31 Januari 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merayu Goldman Sachs membayar penyelesaian 1MDB dengan kerajaan Malaysia sekaligus menghormati keputusan yang telah dibuat sebelum ini. Anwar menjelaskan sepatutnya syarikat pelaburan tersebut tampil bersih dan berurusan dengan Malaysia dan bukannya menggunakan kekuatan kewangan untuk menentukan syarat. Sementara itu, dalam pemfailan tahun lepas, Goldman Sachs berkata terdapat persisahan faham antara bank di Wall Street itu dan kerajaan Malaysia sama ada Putrajaya telah menerima hasil 2.1 bilion ringgit menjelang tarikh akhir Ogos. Goldman mendakwa bahawa Malaysia telah mengurangkan secara unilateral nilai satu aset sebanyak 339 juta ringgit dan enggan memasukkan aset tambahan yang besar dalam perakuanan aset dan hasil yang diperolehi semula. Melalui petikan ini, kedua pihak diberikan 3 bulan untuk menyelesaikan atau keputusan akan diambil melalui tindakan timbang tara. Menegaskan Malaysia sepatutnya telah dibayar lebih daripada itu, Anwar turut memberitahu beliau juga bersedia untuk berurusan secara terus dengan Goldman jika perkara ini tidak diselesaikan secara baik. Walaupun pelbagai kemelut melanda UMNO ketika ini, namun ianya tidak sesekali menjejaskan pemilihan yang bakal berlangsung di seluruh negara bermula esok hingga 18 ini yang melibatkan 22,000 cawangan dan 191 bahagian meskipun terdapat 2 bahagian yang digantung ketika ini. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata bagi memastikan pemilihan tidak terganggu, parti juga melantik pentadbir bahagian yang akan mengendalikan pemilihan di bahagian tersebut. Menurut ahli Parlimen Pontian itu, pemilihan UMNO bahagian yang digantung ialah Arau Perlis dan Tanah Merah Kelantan akan dilaksana serta diuruskan oleh pentadbir bahagian seperti Datuk Rozabil Abdul Rahman di Arau, manakala di Tanah Merah masih belum dinamakan lagi. Pada 5 Januari lalu, Majlis Tertinggi UMNO menggantung UMNO bahagian Arau berikutan wujudnya pelbagai perbuatan sabotaj terhadap parti ketika pilihan raya umum ke-15 pada November 2022. Manakala UMNO bahagian Tanah Merah pula digantung berkuat kuasa pada 16 Jun 2020 dan kini bahagian itu ditadbir jawatan kuasa sementara. Antara jawatan penting yang dipertandingkan dalam pemilihan kali ini termasuklah Ketua Cawangan, Ketua Bahagian, Pemuda, Puteri, Wanita, Ahli Majlis Tertinggi serta 3 Naib Presiden. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menjelaskan pihaknya bakal berbincang dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi melihat kesesuaian dan kaedah penghasilan produk berasaskan cannabis dan ketum dalam bidang perubatan jika ia dibenarkan di negara ini. Beliau turut mengulas bahawa pihaknya akan memperincikan perkara tersebut melalui perbincangan dengan pihak industri, persatuan dan badan bukan kerajaan NGO yang berkaitan. Perbincangan tersebut adalah bagi melihat kesesuaian bagaimana cara untuk menjadikan produk itu ditanam, diproses serta penjualan hasilnya dalam keadaan terkawal. Beliau menyatakan bahawa sudut positif tanaman berkenaan dalam bidang perubatan perlulah diambil kira dengan cara melakukan kawalan kerana persepsi tanaman tersebut yang sering dikaitkan dengan pelbagai tanggapan negatif. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata jika tanaman tersebut dapat menghasilkan minyak dan boleh dieksport ke luar negara, maka perkara ini perlu diberikan fokus oleh kerajaan. Skor Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI merosot satu mata iaitu 47 bagi tahun 2022 berbanding 48 pada tahun lalu dan berada di bawah paras 50 mata buat 2 tahun berturut-turut. Dalam laporan terbaru Transparency International, skor rasuah negara telah menurun 7 mata dalam CPI sejak 4 tahun lalu. Menurut laporan, skala skor kosong adalah negara paling korup, manakala 100 pula adalah yang paling bersih. Bagaimanapun, ranking negara kekal di tangga ke-62, manakala Singapura berada di tempat kelima dengan skor 83. Sehubungan itu, negara-negara di Asia terus kekal untuk tahun keempat berturut-turut dengan skor purata 45 mata. Ini kerana tumpuan di negara Asia lebih kepada pemulihan ekonomi berbanding keutamaan lain. Segar keranamu, ceria ada kamu, nikmat ditemanimu, asam jawa ekstra, segarkan segala suasana. Minuman ataupun masakan
Asam Jawa Extra ada di. Gara-gara berang difitnah keluar berduaan dengan lelaki, seorang wanita bekas guru Jabatan Agama Islam Melaka Jaim didakwa di Mahkamah Magistrate Melaka hari ini atas pertuduhan mencederakan guru wanita lain sehingga parah tahun lalu. Tertuduh Nurul Hidayah Khairuddin, 24 tahun yang masih bujang, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah terhadap Nurul Nadirah Ahmad Ropi di sebuah kelas sekolah rendah agama Taman Bukit Rambai pada 28 September 2022. Bagi perbuatan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 325 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan dikenakan denda jika sabit kesalahan. Difahamkan kejadian dikatakan berlaku selepas tertuduh berang mangsa telah memfitnah dirinya dengan memberitahu kepada guru besar sekolah berkenaan bahawa dia telah keluar berduaan dengan lelaki lain. Pergaduhan itu berlaku di dalam kelas hadapan murid-murid tahun 2 di sekolah berkenaan dengan kedua-duanya saling menarik tudung dan memukul antara satu sama lain. Selepas mendengar rayuan kedua belah pihak, mahkamah kemudian membenarkan jaminan sebanyak RM3,000 dan menetapkan tarikh 13 Mac depan sebagai sebutan semula kes. Masih di Melaka, hasrat seorang lelaki untuk pulang ke kampung menggunakan sebuah bas yang dicuri tidak kesampaian selepas kenderaan tersebut terbabas ke dalam longkang di Lebuh Alur Gajah, Melaka, Tengah Jasin AMJ. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patik memberitahu kehilangan bas tersebut pada mulanya tidak disedari pemiliknya sebelum dimaklumkan ahli keluarganya. Christopher berkata siasatan awal mendapati suspek mendakwa dia hendak pulang ke kampungnya di Kapar, Kelang, Selangor dengan memandu bas sekolah tersebut. Dalam kejadian yang berlaku kira-kira pukul 5.10 petang itu, suasana di kawasan tersebut bertukar gamat apabila berlaku pergelutan antara orang awam dengan suspek sebelum lelaki berusia 30-an itu berjaya ditangkap dan diserahkan kepada polis. Semakan lanjut mendapati suspek sebelum ini turut mempunyai satu rekod lampau membabitkan kes cubaan melarikan kenderaan pada tahun 2013. Suspek kini diremam selama 3 hari sehingga Khamis bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 379(A) Kanun Keseksaan. Kita ke berita dunia. Angka korban akibat letupan dalam sebuah masjid di Pakistan meningkat kepada 61 orang dengan sekurang-kurangnya 157 individu mengalami kecederaan parah melibatkan sebahagian besar anggota polis. Serangan oleh kumpulan militan itu mengakibatkan tingkat kedua masjid tersebut runtuh sekaligus memberangkak puluhan mangsa. Kejadian itu dikatakan berlaku pada waktu Zuhur dan kira-kira 260 individu berada di dalam masjid berkenaan. Kejadian seumpama ini dikatakan sering berlaku sejak November sejurus keputusan Taliban untuk menamatkan gejatan senjata dengan tentera kerajaan dikeluarkan. Siasatan masih dijalankan setakat ini berhubung bagaimana pengebom itu boleh menyelinap masuk ke kawasan kawalan tinggi yang menempatkan ibu pejabat polis di bandar tersebut. Dalam hari itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam satu kenyataan turut mengecam serangan berkenaan serta berjanji akan mengenakan tindakan yang sentimpal terhadap pelaku yang mendalangi serangan bom terbabit. Seramai 107 orang ditahan berikutan kekecohan yang tercetus ketika demonstrasi kelab penyokong pasukan bola sepak Arema FC Aremania di ibu pejabatnya di Jawa Timur, Indonesia kemarin. Ketua Polis Malang Budi Hermanto berkata kira-kira 107 orang yang disyaki berada di lokasi itu semasa kejadian tersebut dan masih disiasat oleh pihak polis. Kekecohan tercetus apabila beratus-ratus ahli kelab Aremania yang menggelar diri mereka Arek Malang Bersatu berhimpun di pejabat Arema FC Kota Malang. Pertembungan kemudian berlaku antara penunjuk perasaan dan pengawal keselamatan dengan kedua-dua pihak saling menyerang antara satu sama lain. Kekecohan itu telah mengakibatkan beberapa barang jualan di premis tersebut musnah. Orang ramai turut menanggalkan logo Arema FC yang dipasang di pejabat dan membakarnya di jalanan. Akibat kejadian itu, beberapa individu mengalami kecederaan di kepala. Apa yang ada dengan Media Mulia Sendang Berhad? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini, tepat dan sensasi menerusi
Keputusan Malaysia dan juga Kosmo. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara. Korang yang dipaparkan berkongsikan pemikiran baharu dan suara kontemporari. Dapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Keputusan Online dan Kosmo Online. Berita ekonomi negara, industri perhotelan perlu beralih kepada tenaga boleh diperbaharui RE atau penggunaan tenaga solar bagi mengatasi krisis tenaga berikutan kenaikan tarif elektrik bagi pihak industri dan komersial baru-baru ini. Pengarah urusan Gading Kencana SDM Rahat, Datuk Dr. Insinyur Muhammad Guntur Mangso Tobing berkata, hanya dua kaedah itu dapat menyelamatkan industri berkenaan daripada terus menanggung kerugian. Menurutnya, sebanyak 388 hotel bertaraf 4 dan 5 bintang terkesan teruk apabila berdepan peningkatan kos yang sangat tinggi iaitu hampir 40% kenaikan akibat pelarasan tarif. Ujarnya pilihan terbaik buat industri perhotelan agar dapat meningkatkan produktiviti ekoran peningkatan tarif elektrik adalah menggunakan tenaga boleh baharu atau memasang panel solar di bumbung hotel. Tambahnya, selain itu, peranan kerajaan melalui Suruhanjaya Tenaga amat diperlukan dengan membantu industri perhotelan melalui penyaluran geran audit tenaga bersyarat. Kestabilan harga minyak yang tidak menentu bukan sahaja akan memberi kesan kepada pendapatan Petronas, malah ia juga memberi kesan kepada hasil negara. Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia UUM Profesor Madya Dr. Rasidah Muhammad Rashid berkata, harga minyak yang tidak menentu akan memberi kesukaran kepada Petronas dalam perbelanjaan bagi aktiviti pembangunan. Namun, tambahnya kedudukan tunai bersih semasa Petronas kekal kukuh pada 103 bilion ringgit yang merupakan hasil tertinggi sejak akhir 2018. Dibantu lagi oleh harga minyak semasa yang kukuh selain turut menyasarkan dividen sebanyak 35 bilion ringgit berbanding 50 bilion ringgit pada 2022. Jelasnya lagi, dividen Petronas merupakan sumber pendapatan penting bagi Kerajaan Persekutuan yang menjagakan anggaran pembelanjaan 55 bilion ringgit bagi pelbagai subsidi dan bantuan bagi orang ramai menangani inflasi. Beralih ke berita sukan, bintang basikal trek negara Datuk Azizul Hasni Awang pertahankan gelaran olahragawan kebangsaan buat kali kelima dalam Anugerah Sukan Negara 2021 ASN hari ini. Azizul Hasni yang diberi jolokan The Pocket Rocket Man turut muncul sebagai atlet paling banyak memenangi anugerah berkenaan selepas mengatasi rekod Datuk Rashid Siddiq dan Datuk Lee Chong Wei yang telah memenanginya sebanyak 4 kali. Dalam pada itu, anugerah olahragawati kebangsaan menjadi milik Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Rinong merupakan gelaran keempatnya. Pandalela sebelum ini pernah meraih anugerah sama pada 2011, 2012 dan 2015. Bagi kategori olahragawan Paralimpik kebangsaan pula menjadi milik Bonnie Bunyau Gustin, manakala Brenda Anelia Leary dipilih sebagai olahragawati Paralimpik kebangsaan 2021. Pada majlis yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu, Azizul Hasni, Pandalela Bonnie dan Brenda. Kedah Darul Aman FC, KDA FC bakal ke Antalya Turki bagi aksi pemanas badan selama 10 hari dengan berdepan 4 kelab bola sepak dari Uzbekistan, Kazakhstan dan Ukraine. Usaha tersebut adalah bagi memastikan KDA FC berada pada tahap terbaik sekaligus menjadi pasukan yang mampu memberi cabaran dalam saingan Liga Malaysia musim 2023 akan datang. Pemilik KDA FC, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata pasukan itu akan turut menentang FC Nasaf pada 9 Februari akan datang disusuli FC Shakhtar Karaganda dari Kazakhstan keesokan harinya. Pasukan di bawah kendalian Nafuzi Zain ini juga bakal membuat perhitungan dengan sebuah lagi kelab yang bermain dalam Liga Premier Kazakhstan FK Makhtaral sebelum mengakhiri siri jelajah dengan menentang FC Metalist Kharkiv dari Ukraine pada 14 Februari. Kesemua perlawanan bakal berlangsung di Pusat Sukan Limak Antalya pada jam 5 petang waktu Turki dan 10 malam waktu tempatan.
Sebagai penutup 15 minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 1 Februari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Rizadin Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.